Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikayat yang ke-22 cerita tentang seorang lelaki kaki makan. Kaki makan telah bermusafir untuk mencari doktor ataupun tabib yang boleh mengubati perut dia. Penyakit perut dia ni penyakit tak lalu makan. Semasa dalam perjalanan tu dia bertemulah dengan seorang rahib, menjadi tetamu rahib. Jadi kisah hikayat ni menceritakan bagaimana perbualan dia dengan rahib di rumah rahib ataupun di biara ataupun tempat ibadat si rahib. Hikayatun, qila, diceritakan, dikatakan maksudnya diceritakan, nazala rajulun minal akkalina bisawma'ati rahibin faqaddama lahu arba'ata arghifatin wa dhahaba liyuhdira lahu adasan fahamalahu wa ja'a bihi. Qila, diceritakan, nazala, telah menjadi tetamu. Nazala turun, telah seorang lelaki telah menjadi tetamu ataupun telah singgah di ni B sini, singgah di B ni sini. Seorang lelaki yang di kalangan orang yang suka makan, akalun. Orang yang suka makan. So jamak dia akalun. So telah singgah di biara, rumah ibadat, sawma'ah. Di biara ataupun di rumah ibadat, tempat beribadat seorang rahib. Melayu kita pun dah guna, orang Kristian kan panggil rahib. Rahibin. So bila menjadi tetamu dia, si rahib tu melayan dia lah. Faqaddama lahu. Maka qaddama, menghulurkan, ataupun kita boleh menghidangkan pun boleh pakai, ataupun memberikan kepadanya lahu arba'ata arghifatin, 4 keping roti. Arghifah. So mula-mula ni beri roti dulu. Sebab dia nak masuk ke dapur, nak pula hidang roti ni kena cicah dengan dal lah kan. So dia pun pergilah, wazahaba. So pergi ke dapur. Li untuk yuhdira, menghadirkan, artinya untuk memberikan. Ahdara yuhdiru, menghadirkan. Itu terjemahan lafzi lah. Kalau terjemahan fasihnya, untuk memberikan atau menghidangkan lahu, kepada lelaki tersebut, adasan. Adas, kacang dal lah. Kuah kacang dal. Fahamalahu. Dia masuk ke dapur lah, dia pun bawalah. Maka dia pun hamala, membawa kacang dal tadi, waja'a bihi. Carry ni carry, and sini bring. Waja'a bihi, and memberikan kepadanya. Waja'a bihi, membawa bersamalah. So hamala, kadang ni gaya bahasa je dua, sepatutnya cukuplah fahamala bihi, dia membawanya kepadanya. Membawanya, waja'a bihi, dan sini carry, sini bawa. Ini sama lah, carry, sini bawa, sini datangkan. So dia
membawanya dan mendatangkan, yakni memberikan kepadanya. Waja'a bihi. Fawajadahu, lalu wajada, dia mendapati lelaki tersebut sudah pun akala, sudah pun makan al-khubza, roti tersebut. Ingat kau dia nak makan sekali dengan kuahnya. Bila dia sampai tengok, dah makan habis 4 roti tu. So tinggal kuah je lah. So bila dia tengok ada kuah saja, dia pun pergi ke dapur semula. Fazahaba, untuk bawa roti. Fazahaba, lalu dia pun pergi dan dia pun ata ilaihi. So dia mendatanginya semula. Ata ilaihi dengan membawa al-khubz, bawa roti. Lalu wajadahu, sekali lagi dia mendapati lelaki tersebut sudah pun akala al-adasa, sudah pun makan kuah tadi, kuah dal tadi. Macam mana ni duk mari ke dapur, mari sini, pun habis. Fa'ala dhalika ma'ahu, berulang-ulang kali dia pergi ke dapur, masuk sini, masuk, pergi ke dapur. Kemudian hidangkan, bila sampai keluar tengok dah makan habis. Pergi ke dapur lagi, mari roti. Tengok kacang dah habis. Pergi nak ambil roti pula, tengok kacang dah habis, pergi ambil roti pula. Kan? Bila serah roti, pergi ambil kacang dah pula. Begitulah. Berulang-ulang kali sebanyak 10 kali. Sebab dia kan di kalangan orang yang kaki makan ni. Tak sabar, tak menunggu diambilnya kuah, dimakannya habis. Fa'ala dhalika, lalu dia melakukan perkara tersebut, mana berulang-alik ke dapur tu, ma'ahu, bersama dengan lelaki tersebut, sebanyak 10 marat, 10 kali. So selesai makan, si rahib tu pun bertanyalah si lelaki tersebut. Fasa'ala, maka bertanyalah kepada dia ar-rahibu, si rahib tadi. Wahai tuan hamba, aina, ke mana? Where? Aina mana? Where is your maqsad? Ke maqsad, maqsid. Maqsid kan? Ni maqsid ya. So qasada yaqsidu. Qasada situ. Maqsid lah tempat So aina maqsiduka. Mana dia kata kamu punya tempat tuju? Maqsid, tempat tuju. So tempat tuju kamu tu ke mana? Kamu nak pergi mana? Aina maqsiduka. Faqala, lalu lelaki itu pun menjawab, ila rai. Ila rai. Satu tempat di Iran dulu kan, nama dia Rai. Eja sepatutnya gini, Rai. Bukan sabdu itu. Ni mati ni sebenarnya. Rai. Nama tempat. Ar-Rai. Ingat tak nama-nama macam Fakhruddin Ar-Razi? Ar-Razi. So Ar-Razi ni daripada Rai lah. Tapi Arab dia nak buat isim nisbah dia tambah zal. Ar-Razi. Asalnya Rai. Faqala ila Rai. So aku nak pergi ke Rai. Faqala lahu. Lalu bertanyalah. Faqala berkata, artinya konteks ini maknanya bertanya, menjawab kan. So dia pun bertanya kepadanya. Lahu. Limaza, why? Qasadta, kamu hendak menuju. Limaza qasadta. Ayat ni penuh begitu lah. Limaza, sini bimaza. Kan? Bimaza, boleh juga. Bimaza qasadta. So limaza qasadta. Kenapa kamu nak pergi ke sana? Kenapa kamu nak menuju ke sana? Kamu niat, qasad tu niat kan? Niat nak pergi sana tu kenapa? Qala, dia menjawab,
Balaghani, telah sampai ni kepada aku, anna, bahawa, biha, di, bi tu mana di? Ha tu refer kepada rai tadi. Bahawa di sana, yang di rai tadi, ada seorang tabiban, seorang doktor yang hadhiqan, yang pakar. Haziq mana yang pakar. Aku nak as'aluhu, aku nak bertanya hu kepadanya, an, tentang, ma, apa yang, yuslihu, yang boleh mengislahkan, yang boleh membaikkan, mi'dati, perut aku. Maknanya perut dia sakit, perut dia tak lalu makan. So dia kata nak tanya doktor tu lah apa-apa benda yang boleh merawat, boleh menyembuhkan, tentang apa yang boleh menyembuhkan lah, terjemah kita sini, boleh menyembuhkan perut aku. Fa inni, kerana sesungguhnya aku, baru dia bagi reason lah kenapa dia nak perut dia problem ni. Fa inni, kerana sesungguhnya aku, qalilul ishtiha, qali sedikit, ishtiha lalu makan tu. So, sedikit lalu makan. Sedikit lalu makan. Keinginan untuk makan tu sedikit. Qalil, sedikit, ishtiha, keinginan untuk makan. So, kadang kita sebut lalu kan, lalu makan. So, ishtiha lit ta'am. Lalu berkatalah si rahib tu, faqala lahu, berkatalah kepadanya ar-rahib, si rahib tersebut, aku ada hajat ni, dia kata, nak sampaikan kepada kamu ni. Innali, sesungguhnya bagi aku, ilaika, kepada kamu, hajatan, hajat. Ini gaya bahasa sastra nak beritahu saya berhajat kepada kamu. Innali, saya memiliki hajat. Innali, hajat kepada kamu. Saya berhajat nak sampaikan sesuatu ni kepada kamu ni. Qala, lalu lelaki itu berkata, ma hiya, apa dia? Apa hajat tu? Qala, dia pun menjawab, rahib tu menjawab, iza zahabta, apabila kamu pergi, wasalahat, dan telah sembuhlah, mi'datuka, perut kamu, maka aku harap-harapnya kamu jangan kembali ke sini lagi. Sebab aku pusing, dalam keadaan sakit hari tu pun boleh bantai semua. So sekarang ni kalau perut kamu dah sembuh, lagilah kamu bantai semua makanan yang aku ada kan. So fala taj'al, jangan kamu jadikan kepulangan kamu nanti, ruju'aka. So jangan kamu jadikan kepulangan kamu tadi semula kepada aku, ilayya, untuk kali kedua. Maknanya don't return for second time lah. Kan? Fala taj'al, jangan, Arab kata, jangan jadikan kepulangan kamu kepada aku untuk kali yang kedua. Sanian. Jangan kembali lagi. Aku dah serik dengan kamu. Okay, saya terjemah sekali lagi untuk yang baru masuk tu. Qila, diceritakan, telah singgah seorang lelaki minal akalinya, di kalangan orang yang kuat makan, singgah di sebuah biara ataupun rumah ibadat, sauma'ati, seorang rahib. Lalu rahib itu kerana menyambut tetamu, faqaddama, lalu menghidangkan, lahu, kepada orang tersebut, 4 keping roti, arba'ata arghifatin. Lalu dia pun masuk ke dapur untuk, tak tahulah masuk ke dapur ataupun zahabah pergi cari kuah kan. Wa zahaba, lalu dia pun pergi. Baik sekejap, liyuhdira, untuk dia membawa, lahu, kepada lelaki tersebut, adasan, ini kacang dal sebagai kuah lah. Fahamalahu, lalu si rahib itu membawa, waja'a bihi, dan mendatangkan, membawa adas tadi, dan mendatangkan kepada, yakni memberikan kepada lelaki tersebut. Waja'a bihi.
Fawajadahu, lalu tiba-tiba dia dapati lelaki tersebut telah pun akalal khubza, telah pun makan semua roti tersebut. So akalal khubza, akalal khubza, fazahaba, so bila dia dah makan roti, tinggallah kuah saja. So dia pun pergi nak ambil roti pula. Fazahaba, dia pun pergi, wa ata ilaihi, lalu dia datang kepada lelaki tersebut dengan membawa bil khubzi, dengan roti pula. So fawajadahu akalal adas, lalu dia dapati lelaki tersebut telah pun makan semua kuah-kuah tersebut, al-adas. Tinggallah roti yang dia baru bawa tadi. Roti ni kena makan dengan kuah. Fa'ala dhalika, dia melakukan ulang-alik cari roti, cari kuah, cari roti, cari kuah tu. Fa'ala dhalika ma'ahu, bersama lelaki tersebut sebanyak 10 kali. Sebab dia kan orang kita kata orang alim, orang wara', orang soleh. Jadi sangat-sangat melayan tetamu. Fasa'alahu rahib. Setelah makan, si rahib pun bertanyalah kepada lelaki tersebut, aina maqsiduki? Aina maqsiduki? Kamu maqsid, tempat tuju kamu. Tempat tuju kamu di mana? Ataupun ke mana? Faqala, lalu dia berkata, ila rai. Ila, ini bahaya mati, ila rai. Ke sebuah negeri di Iran, dulu kota Islam dulu kan, Rai. Rai, faqala lahu, lalu si rahib berkata, limadha qasadta? Kenapa kamu ingin menuju ke sana? Qala, dia menjawab, balaghani, telah sampai kepada aku berita tentang anna, bahawa biha, di sana, di Rai tadi, ada seorang tabib, seorang doktor yang sangat haziq, yang sangat pakar, yang sangat mahir. As'aluhu, aku hendak bertanyanya. Yang aku akan bertanyanya, maksud kalau kita hendak bertanyalah. Sini tak ada perkataan hendak. Kan? Sini hanya berkataan seorang tabib yang mahir, aku akan bertanya dia. As'aluhu amma, tentang perkara yang yuslihu, boleh menyembuhkan mi'dati, perut aku. Fa inni, kerana sesungguhnya perut aku ni qalilul ijtihad, sedikit sangat keinginan untuk makan. Maknanya perut aku tak lalu makan. Faqala lahu rahib, lalu rahib itu berkata kepada lelaki tersebut, inna, kalau begitu aku ada hajatlah nanti nak sebut ni, inna li ilaika hajatan, aku ada hajat nak sampaikan kepada kamu. Qala, lalu lelaki itu berkata, ma hiya, apa hajat kamu? Qala, jawab si rahib, idza zahabta, bila kamu dah pergi ke sana, wa salahat mi'datuka, dan perut kamu sudah soleh, maknanya sudah sembuh, maka diharap-harapkan kamu fala taj'al, jangan kamu kembali semula. Kembali semula ni teruk laku kena. Kan? Yang tadi perut sakit pun baham habis. So kalau yang sihat ni macam mana? So, fala taj'al, jangan kamu jadikan ruju'aka, kembalinya kamu nanti, ilayya, kepada aku semula, sanian, untuk kali yang kedua. Aku tak nak untuk kali yang kedua kamu kembali semula laluan ni, jangan singgah lagi. Demikianlah terjemahan kisah lucu. So kalau kita nak buat karangan, mana-mana yang sesuai tu kita boleh ambil lah buat karangan, ayat-ayat dia tu, ayat-ayat yang indah. So nazala pakai bi kan, asalnya makna turun daripada atas ke bawah, kemudian daripada atas tu, atas langit tu ke bawah, kemudian daripada kenderaan ke bumi. Ini yang dipakai, daripada kenderaan ke bumi, artinya turun singgah di mana-mana. So nazala bi. Rajulun, biasanya kalau kita buat karangan, kalau majhul, lelaki ataupun siapa-siapa yang kita tak tahu, so kita buat dengan nakirah lah. Yang biasa bahasa Inggeris pakai ke ataupun n. So minal akalina. So kalau kita maksudkan di kalangan, min, di kalangan, selepas tu kena jamak lah, plural, di kalangan. So macam akal ni, orang yang banyak makan, akilun,
orang yang makan. Sirah mubalaghah, bentuk yang kata sangat, bentuk dia fa'alun. Jadi akalun. Jadi kuat makan. Semua sirah mubalaghah sama dengan sirah isim fa'il dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. So jamak muzakkar salim dengan tambah waw dan nun. Una. Jadi sini akan jadi akaluna. Akaluna. Mana-mana muzakkar salim, dia ini kes apa saya panggil kalau ada waw nun, ni kes rafa'. So untuk kes nasab dengan jar, waw tukar kepada ya, akan jadi akalina. So tadi terjemah min tadi kan, di kalangan orang-orang yang sangat kuat makan. Min boleh masuk alif lam, ada minal akalina. So minal akalina. Bisawma'ah. Sawma'ah. Quran pun ada sawami' kan Quran. Jamak. Sawami'. So dia punya plural sawami'un. Ghairu munsarif. Biara. Biara pun orang terjemah. Ini khas untuk Nasara. Biasanya tempat orang rahib-rahib, tempat dia tempat yang terpencil. Rahib ni isim fa'il kan? So rahibun jamak dia ruhban, monk. Untuk Kristian. Quran pun gunakan ruhban. So ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbar war ruhban. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di kalangan kan, min kan, di kalangan kan. Selepas dia mesti jamak lah. So ahbar ni untuk Yahudi, pendeta Yahudi. So kalau pendeta Kristian kita panggil ruhban, untuk jamak dia plural. So faqaddama, so qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu. Maksudnya kita serahkan sesuatu, kita panggil takdim. Kata contohnya kalau kita duduk universiti kan, saya kata kamu dah hantar ke? Kamu dah takdim ke? Takdim mana kamu dah kemukakan dah? Takdim apa tu? Maqalah. Takdim risalah. So dia punya masdar takdim. Sekarang ni kata giliran awak kena takdim. Giliran awak kena sampaikan. So faqaddama lahu, so itu konteks untuk boleh juga maknanya serahkan kan. Serahkan. Yang ni pun boleh lah. So, konteks sini serah dalam tetamu artinya menghidangkan. So faqaddama lahu arba'ata arghifatin. Arghifah roti kan. Raghifun. Roti keping tu macam roti Arab tu panggil raghif. So raghifun. So nama umum dia nya khubz. Khubz tu mana-mana yang kita duk uli dengan gandum apa semua panggil khubz. Tapi kalau yang bulat khusus tu dia panggil raghif. So raghifun jamak dia arghifah. So raghif tu muzakkar kan. So bila mufrad dia ni singular dia mufrad. Raghif, plural dia arghifah. So untuk kita penomboran, kita tengok sini muzakkar. So nombor ni kena muannas. Yang nombor lawan. Arba'. Ada ta. So muannas sini. Tapi kena plural lah sini. Arghifah. Ni arghifah. Wa zahaba liyahdurah. So li huruf jar. Yang ni asalnya yuhdiru. Yuhdiru ni asalnya ahdara yuhdiru. Ihdar, menghadirkan.
sama dengan tadi. Faqaddama mengemukakan, hanya menghadirkanlah. So sama lah dengan ini. Tengok kalau konteks terjemahan kita, tengoklah sini menghidangkan, yang ni pun menghidangkan juga. Menghadirkan dan memberikan kepada dia. Yuhdira. Li ni huruf jar, mana boleh huruf jar masuk kepada fi'il. Huruf jar tak boleh masuk kepada fi'il. Huruf jar ni hanya boleh masuk kepada isim sahaja. So untuk membolehkan dia ni masuk kepada fi'il, so kita ada satu an di sini. Tapi an ni wajib kita sembunyikan. An wajib disembunyikan. So an ini yang akan mengisimkan yuhdir. So an ini akan kejadian menasabkan yuhdir. Fi'il mudhari'. So akan baca tadi yuhdira je lah. So sini tak dibaca li yuhdira. So yang menasabkan dia ni ialah an yang disembunyikan. So adasan dal. So adasan ni isim jamak. Dia sendiri tu kita panggil kacang-kacang, kacang-kacang dal. So kalau sebiji tambahkan ta lah. Adasah. Fahamalahu wa ja'a bihi. So hamala yahmilu, membawa, carry. Ja'a, seja'a sebenarnya mana datang. Ja'a mana datang. Tapi kalau dia masuk dengan bi, mana carry lah. Bawa bersama. So ja'a bi. Macam zahaba juga kan. Zahaba mana? Pergi. Tapi kalau carry, zahaba bi. Membawa bersama. So fi'il lazim ni semua fi'il lazim, mana intransitif, yang menjadi muta'addi dengan pertolongan huruf jar. Huruf jar ni menjadikan dia transitif. Menjadikan dia muta'addi. So huruf jar ni menjadikan dia muta'addi. Transitif. Fawajadahu. Lalu dia dapatinya telah akala al-khubzah. So, si rahib itu mendapati dia makan dah roti tersebut. So, wajada dalam bahasa Arab, wajada perlukan dua maf'ul. Perlukan dua maf'ul. Misalnya kata huwa alimun. Dia seorang yang alim. Okay, sekarang ini saya dapati wajadtu, kan? So huwa akan tukar kepada hu. Ini dua maf'ul. So masuk dia ni, sini akan jadi maf'ul pertama, sini akan jadi maf'ul yang kedua. So hu tukar jadi hu, huwa akan jadi hu. So wajad tuhu, yang ni kan maf'ul bih. So maf'ul bih kena tukar baris atas sana kan? Aliman. So wajadtuhu aliman. Wajadtuhu aliman. So saya dapati dia seorang yang alim. So kalau yang kita tadi, hu akalahu khubz. Huwa akala al-khubz. Kan? Ini satu, ini satu. Ini satu, ini ayat lengkap ni satu. Dianggap sebagai satu. So nanti kita masuk wajada. Dia dapati si dia ni mendapati dia ni telah makan khubz. So hu akan jadi hu lah kan? Huwa akan jadi hu. So wajadahu. Ini kekal kan sebab dia ayat lengkap. So wajadahu akala al-khubza. So yang ini maf'ul yang pertama. Ini di tempat. Sebab ayat kan, kita panggil fi mahalli, di tempat nasab. Maf'ul yang kedua, sani. Itu dari struktur dia lah.
So fawajadahu akala al-khubz. Sebab wajada ni kalau kita belajar nahwu, dia termasuk fi'il yang boleh apa tu? Yang memerlukan dua maf'ulun bih. Fazahaba, dan dia pergi, wa ata ilaihi. Okay, ata pun sama dengan tadi. Mana nak sebut tadi? Kita ada zahaba tadi kan? Zahaba, ja'a, kemudian sekarang ini ata. So, ini semua fi'il lazim. Pergi, datang, ata pun mana datang juga. So kalau kita tambah bi, zahaba bi, ini carry. Yang ni bawa pergi. Ja'a bi, bawa. Ata bi, bawa juga. So ata bi. So wa ata bil khubzi. Ata bil khubzi. Bawa, dan dia bawa roti itu kepadanya ilahi. So ata ya'ti lah kan? Mudhari' ata ya. Ata ya'ti. Fawajadahu. Okey, dia ulang balik ayat macam ni tadi, struktur yang pertama tadi. Kan? Fawajadahu, lalu dia dapati. So wajada ni jenis apa? Fi'il yang perlu kepada dua maf'ulun bih. So hu ni maf'ul yang pertama. Tapi kedua-duanya bentuk mabni belaka sebab hu pun dhamir. So dhamir mabni. Ni pun ayat. Ayat lengkap kan? Ayat lengkap pun mabni juga. So kedua-duanya mabni. Ni pun mabni, yang ni pun mabni. So i'rab mabni pakai fi mahal, fi mahalli. So di tempat apa? Tengok sini dia jadi nasab lah. So fi mahalli nasab. Semuanya di tempat nasab. Khubz. Khubz. Yang tadi anda dah ceritakan apa-apa saja tepung yang diuli dan dimasak dengan menggunakan api, itu dipanggil roti lah. So khubz tu dia lebih umum jika dibandingkan dengan rakhif tadi. Rakhif tu yang keping bulat. Roti arak kita panggil tu kan. So rakhif. Tu tak salah pun kalau kita panggil ini khubz. Sebab dia pun jenis nama umum dia ni roti. Fafa'ala dhalika ma'ahu 10 marrat. Ini pun marratun. Marratun jamak dia marrat. So, kalau 10 kena ambil yang tak ada titik, yang tak ada, sebab marrah ni kan muannas. Ada ta kan? So nombor kena muzakkar lah. So nombor tu mana ada ta kan? Asyara saja kan? So asyara marrat. 10 kali. Fasa'alahu sa'ala yas'alu. Bertanya. Ar-rahib. Aina maqsiduka? Aina maqsidika? Oh ni dia, kalau kita tengok dia punya qasada, qasada yaqsidu. Kan? Daraba yadribu. So daraba yadribu kena pakai madrib lah, dia punya maf'ilun, dia punya isim makan dia. Maf'ilun. Sama dengan maqsidun. Aina maqsid. So kalau kita tanya ni sepatutnya dia benda yang bukan main. Yang mainnya maqsiduka. Aina. Ini pertanyaannya sini. So maksudnya aina ni sebenarnya khabar. Ini mubtada. Inilah subjek asalnya. So mubtada khabar. Tapi apa-apa bentuk pertanyaan dia tak boleh letak di belakang. Dia arak dia letak di depan. Jadi khabar tu khabar muqaddam. Khabar yang diletakkan di depan. Cerita yang diletakkan di depan. Itu nama grammar je lah. Faqala ila ar-ray. Faqala lahu limadha qasadta? Qad balaghani. So Arab kalau dia nak cerita saya tahu benda tu. Kan? Saya tahu benda tu. So
Araftu pun boleh kan? Kalau kita buat araftu, aku tahu, cukup dah. So, ayat biasa-biasa lah. Tapi kalau ayat yang agak bombastik sikit, telah sampai kepadaku berita tentang ini. Balagha. Balagha, kita guna balagha lah. Kamu ni aku tu, buruh ni lah. Telah sampai berita. So berita tu pakai an. Kalau kita kata, oh kawan kita dah berjaya, tiba-tiba kita jumpa dia kan. Kita pun kata, balaghani annaka najahta. So an, naka, najah. Kan? Balaghani annaka, bahawa kamu najahta, telah berjaya. Balaghani anna biha. So bi sama dengan fi. So balaghani anna fiha. Sebab ra ni muannas. Muannas. So pakai ha lah dia punya dhamir. Bahawa di sana. Di sana ke tabib. Asalnya tabibun. Okay, kalau tak ada anna tu, kita kata biha tabibun hazikun. Di sana ada seorang doktor yang hazik. Kan? Terbaca dengan baris hadapan. Biha tabibun hazikun. Kalau kita masuk inna, selepas inna ni kena isim, bukannya huruf jar. Jadi isim dia yang sebenarnya duduk sini, tapi dipisahkan oleh huruf jar. Kerana huruf jar ni dia boleh diletakkan di mana-mana kan, selalu kita sebut kan. Jadi yang isim inna sebenarnya milik adalah tabib dan hazik. Sebab itulah kita baca dia dengan, sebab anna ni, inna ni kan kerja dia menasabkan. Anna ni kan anna. So anna kerja dia menasabkan. So kita baca anna tabiban. Ini kata sifat. Kata sifat kena ikut yang ni. Hazikan. Balaghani anna biha tabiban hazikan. So mana ni mausuf, ni sifat. Ni sifat yang pertama lah. Sifat bagi tabib. So sifat yang kedua dia yang ni lah. As'aluhu. Ayat tu semua. As'aluhu amma yuslih. Aku akan tanya dia tentang an plus ma. An tentang. Biasanya sa'ala bertanya tentang. Sa'ala an. Ini as'alu kan? As'alu. Aku akan bertanya tentang an. Am, ma, sesuatu. Yuslih, aslaha yuslihu. Perkataan aslaha yuslihu banyak digunakan untuk tujuan membaiki sesuatu. Islah, baiki jam pun dipanggil islah yuslih juga. Mengislahkan masyarakat, panggil islah juga. So baiki perut lah, baiki perut. Ini yang boleh, yang tentang apa yang boleh baiki perut. Terjemah baiki lah. Kalau maksud dia baiki, kalau mesin. Okay, fa'inni ma'dah. Ini banyak boleh baca ni. Okay, ma'dah ni, takut kita jumpa, kita rasa ini salah baca lah kan. So ma'dah ni, ma'dah ni perut yang menerima makanan kita panggil ma'dah. Kalau batnun ni dia lebih kepada ruang, jauf, rongga, jauf. Kalau ma'dah ni dia ada hubungan dengan makanan lah. Tempat simpan makan kita tu panggil ma'dah. So ma'dah
boleh baca dengan ma'dah juga. Ma'dah. Mim bagi atas. Boleh baca bagi bawah juga. Mi'i. Mi'idah. So 3 lah boleh baca kan. Satu mi'dah. Yang kedua ma'dah. Yang ketiga mi'idah. So semuanya jamak dia mi'adun. So jamak tidak memiliki ta. Semua ada ta. So jamak tak ada ta. Fa inni biasanya kalau ada fa inni kalau konteks ayat tu, so konteks ini makna kerana. Fa inni fa innahu, dia boleh jadi konteks dia tu konteks kerana. Qalilul istihad. Qalilul istihad. Istihad daripada istaha. Istaha. Tak nampak sini. Istaha. Yashtahi. Masdar dia istihaan. Mafhum mutlak. Istihaan. Ingin sesuatu. So kalau makan panggil lalu makan. Kalau syahwat, ni syahwat pakai ini juga. Nafsu syahwat. Istihad juga. So tengok konteks keadaan. So kalau sini melibatkan makanan, so makna dia lalu makan. Istihad lit ta'am. So istihad biasanya pakai li. So inginkan sesuatu. So inginkan makan. Lalu ni lalu makan. Kena ada li lah. Istihad lit ta'am. Okey, satu lagi. Faqala lahu rahib inna li ilaika hajah. Ini pun satu ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang yang pandai menulis Arab. Kalau nak kata saya ingin melakukan sesuatu, saya berhajat untuk melakukan sesuatu kan. So dia guna li, guna perkataan li, kemudian plus hajat. Das, li ni akan plus sesuatu lah. Maknanya kita, siapa yang berhajat. Kalau saya, so li plus ya kan. So akan jadi li hajatun. So I have a need gitu. Li hajatun. Kalau dia mempunyai keperluan, dia berhajat, so dia hu lah kan. So sini li plus hu jadi lahu. So lahu hajatun. Itulah hajat pada apa? Hajatun fi. Kan? Hajat dalam apa? Zaid kata lain kan. So Zaid mesti li Zaidin. Li Zaidin hajatun. Ini memang ungkapan yang masyhur lah untuk menulis Arab yang baik untuk menyatakan perlu. Dengan hawaja. Dengan hajah kan? So hajah. Dengan kana fi hajatin ila dia guna kan? Ataupun dia guna la hajata li. So la hajata li dia terbalikkan. Dan la hajata li bihi. So aku tak perlu benda tu. Dan la hajata ila. La hajata li. Kana fi hajatin ila. Okay, kata saya inginkan benda tu. So kana ni untuk pas kan. So kalau kita nak tak mau pas, kita buat fi je lah. So ana sini buat ana. Ana fi hajatin. Saya berkehendak kepada ila something. So li ana fi hajatin fi ila lughatil arabiyyah gitu. Ila ta'limi ila ta'lim al-lugha al-arabiyyah, ila ta'allum al-lugha al-arabiyyah. Okey, ini satu lagi uslub, guna li dulu.
So li hajah. Macam sinilah. So li inna ni untuk sesungguhnya ajalah. So tak perlu pun kan. Kalau kita tak nak tunjuk sungguh, guna li je. Li saya hajatun sini. Li ilaika hajatun. Ataupun li hajatun ilaika. Sebab ilah ni boleh duduk mana-mana je kan. So li hajatun ilaika. Cuma kalau masuk inna ni tukarlah inna li hajatan ilaika. Inna li ilaika hajatun. Cuma kita nak tekan mana itu aja dimasukkan ilah tak depan. Tapi uslub dia nak ada benda ni, ada li, ada hajah, ada ilah. Cuba guna perkataan ni lain kali untuk kata, Ustaz saya ada soalan ni. Ustaz li ilaika hajatun. Qala ma hiya? Habis qala idza zahabta wa salahat ma'datuka. So salaha jadi elok kan? Ini fi'il lazim. So bila fi'il lazim ini dia punya fa'il lah. Marfu'. Sebab ini muannas maka salaha tadi akan tambahkan ta tu salahat. Yang hadis kata idza salahat, apabila jasad, apabila darah tu elok maka akan jadi elok lah. Mudrah apa semua kan, hati akan jadi elok. Fala taj'al wujuhaka ilayya saniya. Ini pun uslub boleh kita gunakan, kata jangan kembali lagi. So la taj'al wujuhaka ilayya marratan saniyatan. Nak marah sangat kita kata. Fala taj'al wujuhaka ilayya marratan saniyatan. Second time. Wallahu a'lam bis-shawab.